Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Sabtu. Okay, ni dah masuk dalam agak tengah hari sikit Zuli live hari ni. Okay saja. Sebab hari ni pagi-pagi dah busy sikit. Pagi-pagi dah busy sikit sebab kita hantar anak nombor 2 yang 6 tahun tu hantar periksa. Hantar periksa untuk masuk sekolah rendah agama integrasi. Untuk masuk sekolah tu memang kena ada periksa. Okay, kena ada exam. So, kita hantar dia hari ni. Pagi-pagi dah pergi hantar dia. Tapi disebabkan COVID, musim COVID ni, ibu bapa tak boleh masuk. Jadi hantar dia siap-siap, dia masuk, ibu bapa tunggu kat luar pagar je. Ibu bapa tunggu kat luar pagar, dia masuk sendiri. Dah lah anak nombor 2 tu macam agak manja. Lepas tu kita nak lepaskan dia masuk tu macam susah sikit lah, lama sikit. Tak macam kakak dia dulu. Kakak dia dulu pun interview sekolah yang sama juga. Tapi kita dapat temankan sampai dalam. Tunggulah sampai akhir periksa. Tapi hari ni harap-harap dengan doa-doa semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kat luar sana, InsyaAllah muka ada rezeki Ainul Mardiah untuk sekolah sama dengan sekolah kakak dia. Amin, InsyaAllah. Okay, apa perkongsian Zuli hari ni? Hari ni Zuli nak share, okay, kalau kita nak berjaya tu, ada benda yang kita perlu korbankan. Kalau kita nak berjaya, ada benda yang perlu kita korbankan. Terutama macam Zuli lah. Zuli aim nak berjaya dalam bisnes. So, ada benda yang perlu Zuli korbankan. Okay, apa benda tu? Apa benda tu? Benda yang Zuli perlu korbankan. Yang pertama ialah masa. Zuli perlu korbankan masa untuk diri sendiri. Maksudnya setiap masa yang kita jalani, setiap hari, setiap detik, setiap saat, kita perlu isi. Perlu isi dengan benda-benda bermanfaat, dengan benda-benda yang melibatkan kita punya bisnes, dengan benda-benda yang boleh meningkatkan kita punya kecenderungan bisnes tu lah. Apa yang perlu kita pertingkatkan, apa yang perlu kita perbaiki dari semasa ke semasa. Sebab setiap saat, setiap masa tu adalah peluang. Kalau kita tak gunakan peluang tu, kita tak tahu peluang tu akan datang lagi ke tidak. Faham ke faham tu? Jadi setiap masa yang berlalu anggap itu adalah peluang yang Allah berikan pada kita untuk kita grab, untuk kita gunakan sebaiknya. Jangan macam, tapi memang Zuli rasa tu semua. Start Zuli masuk kelas bisnes ni, yang momen Zuli kata Zuli nak fokus bisnes betul-betul, Zuli masuk kelas apa semua, Zuli rasa macam dalam circle ni Zuli dah bebas daripada Zuli yang dulu. Maksud Zuli yang dulu macam ada benda-benda larang yang kita buat kan, semang-semang kosong, macam asyik tengok TV je, ataupun tengok kalau tengok Facebook ataupun Instagram tu just scroll kan. Tak ada benda, macam tak ada matlamat, tak ada arah tujuan. So bila kita dah masuk circle yang betul, dah masuk kelas bisnes yang betul dengan cikgu yang betul, so kita rasa macam kita di-guide, kita rasa kita dah ada pada hala tuju yang betul. Kita rasa kita sentiasa positif, sentiasa masa tu kita sentiasa manfaatkan. Sentiasa ada benda je yang kita perlu buat. Tak ada rasa macam ni masa kosong ni macam sembang-sembang. Maksudnya tak ada benda yang kita rasa yang boleh membuatkan kita hanyut. Kat situ. Sebab tu Zuli start memang terasa, memang nampak impak dia start daripada Zuli masuk kelas yang pertama sekali, masa kelas bisnes tu.
Okey, tu dari segi masa. Masa untuk diri sendirilah. Maksudnya masa untuk diri sendiri tu kita gunakan sebaiknya. Kita anggap semua yang kita jalani adalah satu peluang. So kita kena grab sebaik mungkin. Okey, yang nombor 2 ialah masa bersama anak-anak. Masa bersama anak-anak tu sebenarnya bukan korban macam mana. Korban dia kita kena manage betul-betul. Kita kena manage betul-betul masa yang kita ada, masa yang kita perlu luangkan, masa yang kita perlu bersama anak-anak, masa yang perlu kita handle business. Kita perlu bahagi-bahagikan ikut keutamaan. Sebab kita tak nak kita buat sesuatu, contoh macam Zuli buat bisnes, kita tak nak bisnes tu memenjarakan kita. Maksudnya kita buat dia bisnes tu yang menyebabkan kita jadi lalai, jadi macam mana ya? Jadi anak tu terabai. Tak mau macam tu. Sebenarnya kita nak berbisnes, kita nak memerdekakan diri kita. Kita bebas dari kekangan kewangan, kita nak bebas dari kekangan masa bersama anak-anak. Kan? Betul ke betul? Jadi kita kena sebenarnya macam Zuli suka buat list to do. To-do list tu, to-do list kita buat malam-malam kan. Apa kita nak buat untuk esok? Apa kita nak buat? Jadi bila kita ada benda tu, kita akan rasa apa kita nak buat tu tersusun. Tersusun. Jadi okey, lepas ni buat ni, lepas buat ni buat ni. Ikut keutamaannya. Jadi kita akan ada selit masa untuk anak-anak kat situ. Kita peruntukkanlah berapa jam kan kita nak main dengan dia. Bila ada to-do list tu, kita akan rasa macam di-guide. Macam zaman sekolah lah, bila kita ada jadual, kita akan smooth je. Smooth je, kita akan rasa smooth je buat benda tu. Kan? Jadi macam benda yang kita rasa kita fikir nak buat tu senang untuk dilakukan, lebih senang daripada dan tak buang masa sebenarnya. Sebab daripada esok hari dah datang hari tu baru kita nak fikir nak buat apa. Nak fikir nak buat apa tu dah hilang masa kat situ. Lepas tu benda yang nak dibuat tu boleh ke buat hari tu. Nombor 2. Dah banyak masa hilang kat situ. Jadi sebenarnya korban masa untuk masa anak-anak ni, bila kita buat to-do list tu kuranglah sikit dia punya bebanan tu, dia punya kekangan tu. Okey. Yang kedua, kita perlu berkorban wang ringgit. Okey, macam Zuli nak tuntut ilmu sebab mana rasanya tak ada kot ilmu yang free boleh kita dapat. Adakah ada? Kalau ada bagi tahu Zuli boleh. Sebab masa kita sekolah mesti kita kena bayar yuran. Betul ke betul? Ni kita nak dapat ilmu kena bayar yuran, kan? Kita kat universiti pun kena bayar yuran, kena bayar duit ukur. Lepas tu kalau kita macam contohlah kita buka Facebook, kita nak dengar kuliah agama kan? Kuliah agama yang ustaz-ustaz kan? Nampak macam free, betul ke betul? Nampak macam free, tapi bil internet siapa bayar? Kita bayar juga kan? So mana ada yang free? Jadi kelas bisnes yang Zuli pergi ni pun, adik nampak adik tak pakai baju. Malu adik tak pakai baju. Malu. Ni nak air kat kakak. Ni tengok tu. Tengok adik, nampak adik tapi tak malu. Kakak sama minyak, kakak dah ada. Malulah. Ini kakak. Semuanya. Kan? Jadi Zuli pergi ke kelas bisnes pun banyak Zuli korbankan dari segi wang ringgit. Jadi bila kita dah berkorban wang ringgit macam tu, kita rasa kita perlu buat sehabis baik, kita pulun sehabis baik. Kan? Untuk berjaya memang kena berkorban. Okey. Jadi ilmu tu sangat penting dalam apa jua yang kita buat. Tak kisahlah, untuk jadi ibu yang baik pun perlu ada ilmu. Untuk jadi isteri yang baik pun kena ada ilmu. Semua benda yang kita buat kat dunia ni memang kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak tahu ke mana. Tak ada arah, tak ada matlamat. So kita nak tuntut ilmu, kenalah korban dari segi wang ringgit. Okay.
Yang ketiga, kita kena berkorban dari segi tenaga. Okey, macam Zuli, seorang isteri, seorang ibu kepada 4 orang anak. Zuli dah decide memang Zuli nak fokus buat bisnes. So, kenalah berkorban tenaga tu. Nak apa? Nak tulis. Nak tulis. Pergi ambil pen kat sana. Kat bilik sana ada pen. Adik nak tulis? Pen tak ada kat sini. Ni ada buku. Pergi ambil buku pergi. Pergi ambil buku bawa sana pergi. Pergi ambil buku. Pergi kat abang. Pergi kat abang. Dia kalau live kat rumah. Hai. Dia kalau live kat rumah, memang itulah dia punya apa, ada iklan-iklan sikit. Iklan dari anak-anak tersayang cik. Berkorban tenaga. Macam Zuli, seorang ibu pada 4 orang anak dan merupakan seorang isteri. Okey. Jadi banyak dan bekerja. Ada kerja hakiki. Jadi Zuli perlu lebih berempas pulas sikitlah. Lebih berusaha. Sebab kita memang banyak masa dari Tanda tangan. Okey. Tanda tangan Umi. Okey. Terima kasih. Okey, daripada pagi bangun tidur. Hai. Siapa boleh tak nampak nama, nampak profile page je, nampak profile je. Boleh say hi kat Zuli, bagi love sikit. Okey, dari segi tenaga. Sebab kita memang macam Zuli, dari pagi macam Zuli bangun sebelum subuh. Pagi tu start memang dah busy dah. Handle anak pergi sekolah semua, sarapan ke apa semua. Pergi sama time dengan suami pergi kerja. So, kerja macam biasa office hour. Office hour daripada pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Sebab Zuli kerja kat sekolah. So, depends pada sesi sekolah lah. Jadi, pukul 4.30 tu balik ambil anak-anak. Bila balik ambil anak-anak, dah handle anak, masak. So, dengan nak fikir nak buat live lagi. Dengan fikir nak posting page lagi. Nak fikir produk apa nak masuk. Contact supplier. So, benda tu bila kita dah ada to-do list tu, kita lebih mudah sebenarnya. Nampak macam busy. Memang busy. Tapi bila kita ada to-do list tu, kita lebih mudah nak menguruskan. Ya, apa dik? Ya, tolong. Adik nak air ke? Nak air apple? Nak apple. Mana ada air apple? Sini. Tengok kawan-kawan ada tak? Tengok kawan-kawan ada air apple tak? Apple. Kawan-kawan ada air apple. Tak ada. Kawan-kawan tak ada air apple. Kan? Jadi bila ada to-do list tu mudahlah sikit. Memang kita banyak tenaga perlukan. Jadi kita adalah makan suplemen ke apa. Kan? Jadi tu kena berkorbanlah sikit kan. Lagi satu sebenarnya emosi pun memainkan peranan juga. Bila kita nak berjaya ni. Kita daripada situ juga kita mendidik diri kita juga, mendidik emosi kita juga. Perjalanan ni adalah perjalanan untuk berjaya adalah satu proses. Jadi kita gunakan je peluang yang datang tu. Kita anggap hari ini adalah peluang. Peluang yang Allah beri untuk kita menuju kejayaan. So bila kita buat tu, Fatih janganlah buat macam tu. Okey. Pergi padam. Okey. Macam mana tu? Ambil pemadam. Okey. Jadi bila kita buat benda tu, bila kita fikirkan macam tu, kita tak akan sempat nak rasa down. Bila kita tak sempat rasa down, kita akan sentiasa berjuang untuk apa yang kita dah aim, apa matlamat kita. Jadi mudahlah kat situ. Bila kan Allah kata Allah ikut apa yang kita bersangka kan. Kalau kita bersangka-sangka buruk, benda tu yang Allah akan bagi. Jadi kalau kita bersangka-sangka baik, benda tu juga yang Allah akan bagi. Jadi kita dan lagi satu, jangan kita fikirkan bahawa macam berkorban tenaga tadi, jangan kita fikirkan bahawa semua aku kena buat. Sebenarnya Allah yang bagi tenaga untuk kita buat. Allah yang bagi tenaga. So sandarkan apa-apa je kepada Allah. InsyaAllah semua urusan kita akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Okay. Mungkin itu saja perkongsian ni. Nampaknya anak-anak ni, anak yang comel dia nak menangis. Kuku.
Oh, ya. Ya. Bang. Abang buat. Oh, abang ambil buku. Kuku. Nanti kejap. Nanti Umi datang. Ya. Kuku. Lah sayang. Nanti Umi ambil buku Maya. Tengok kawan. Ni sian dia kena dengki dengan abang dia. Abang ni suka dengki. Say hi sikit. Say hi sikit. Hai. Dah lah. Dah adik dah nangis dah. Jom kita bye-bye dulu. Terima kasih siapa yang menonton. Harap sedikit sebanyak membantu anda yang sama-sama bisnes dengan Zulika kan. Sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang isteri. Okey, mohon yang tengok ni bolehlah sampaikan ke sahabat-sahabat lain. Kan, sama-sama kita kongsi. Okey. Assalamualaikum.